Bapak Ibu Saudara-saudara, 亲爱的弟兄姐妹， bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes ayat pasal 21 ayat 15 sampai 19. 今天我们有所有思想的圣经的话，是在新约圣经约翰福音第21章15到19节。 Judul yang diberikan kepada saya itu adalah tentang pemuridan yang relasional. 我们今天早上的题目就是说关系门徒的训练。 Saya akan bacakan satu kali di dalam bahasa Indonesia, lalu semua akan membacakan di dalam Mandarin. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. 约翰福音21章15到19节。 Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." 他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。我实实在在的告诉你，你年少的时候自己束上带子随意往来，但年老的时候你要伸出手来，别人呢把你束上，带到你不愿意去的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎么样使荣耀上帝。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。” Saudara, di tepi danau Tiberias berkumpullah beberapa murid Kristus. 耶稣在提比利亚海有几个门徒们， Seperti biasa, Petrus selalu menjadi inisiator dalam segala tindakan-tindakan. 就彼得就是在他们这个门徒当中， Di antara para murid-murid, Petrus ini memang memiliki kepemimpinan yang paling kuat. 那么在门徒们当中，彼得是最出色的一个带领。 Kali ini pun Petrus mengambil suatu inisiatif. 在这个时候，彼得也是他自己做出主意。 Dia mengatakan, "Aku pergi menangkap ikan." 他说：“我回到去海边去打鱼。” Saudara, kalau Anda mengatakan, "Aku pergi menangkap ikan," belum tentu yang lain ikut, bukan? 如果我们说来，我要去打鱼，那么其他的同伴不一定说要跟从他。 Aku mau pergi ke pasar, belum tentu orang lain ikut, 我 saudara. 要去巴萨买东西，可能别的朋友可能不可能要跟着我们去。 Tapi Petrus ini orang yang berkarisma. 那么这个彼得是一个很有恩赐的人， Dia mengatakan, "Aku pergi menangkap ikan." 他说我要去打鱼。 Dia bukan mengatakan, "Kita nangkap ikan yuk." 他并不说我们要去打鱼吧， Dia mengatakan, "Aku pergi menangkap ikan." 他说我要去打鱼。 Artinya dia memutuskan bahwa dia akan pergi menangkap ikan. 那么他表明他已经决定他要去打鱼。
Dia tidak terlalu pusing apakah orang lain akan ikut sama dia atau tidak. 他也不再想起他的是不是他的朋友跟他一起去打鱼。 Tapi benar saudara, teman-temannya, murid-murid yang lain mengatakan, kami pergi juga dengan engkau. 那其他的门徒也是说，那我也要跟着你一同去打鱼。 Saudara, itulah yang terlihat di ayat-ayat awal di pasal 21 ini. 在这个时候是看到在约翰福音21章前面的那一段， Salahkah mereka pergi menangkap ikan? 他们去打鱼是不是错嘛？ Percakapan Petrus dan Tuhan Yesus ini terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. 这个主耶稣跟门徒所的对话，就是说主耶稣升天以后，主耶稣复活以后发生的事情。 Jadi secara kronologis, Petrus dan Yohanes itu sudah melihat bahwa kubur itu kosong. 彼得跟约翰就看见主耶稣的坟墓是空的， Artinya kan Yesus sudah bangkit gitu. 那表明耶稣已经复活了。 Tapi kok sekarang mereka mau menangkap ikan lagi, saudara? 那为什么主耶稣复活以后，他们还要去打鱼呢？ Apakah mereka sudah putus asa dan berpikir untuk kembali lagi ke profesi mereka sebelumnya, yaitu sebagai nelayan? 他们是不是非常的奢望，他们再回到过去的岗位上？ Belum tentu juga. 不一定， Karena bisa jadi mereka memang lagi menunggu kapan Tuhan akan menampakkan diri lagi. 那么他们就是等候主耶稣什么时候再跟他们显现。 Jadi mungkin saja dalam pikiran ini, dalam tahap ini mereka berpikir mereka akan bertemu dengan Tuhan. 那么在这个时候，他们可能会想到他们会再遇见耶稣。 Tapi kalau kita baca perikop pasal 21 ini dari ayat 1, saudara, kita bisa melihat, bisa merasakan bahwa nampaknya mereka ini seperti nggak ada tanda-tanda sukacita gitu. 那么在约翰福音第21章整本的圣经，整章的圣经给我们看见，他们这些门徒们似乎没有感觉到很喜乐。 Mereka sudah melihat bahwa Yesus itu bangkit, tapi kok nggak ada gregetnya di dalam hidup mereka. 他们既然这些门徒们看到主耶稣已经复活了，可是他们在他们的心中没有很激动的样子。 Tadi semua agak susah menerjemahkan greget itu apa. Saya nggak tahu benar apa enggak. bahasa Mandarin greget itu nggak ngerti, 激动哈。 Citung. Ya. Nah, tapi saudara-saudara, apa salah? Salahkah menangkap ikan lagi? 他们去打鱼是不是错嘛？ Nggak apa-apa juga sebenarnya menangkap ikan. Nggak apa-apa juga menangkap 呀， ikan. 其 It's 实他们 okay. 去打鱼是没有关系吧？ Walaupun mereka masih bertanya-tanya tentang Yesus, ya mereka kan juga perlu makan. 那么虽然他们一直谈论主耶稣的事情，可是他们肚子饿嘛，他们也要吃东西。 Wajar saja mereka mencari ikan. 他们去打鱼就是正常的一个现象。 Tapi di sini memang yang terlihat adalah mereka atau murid-murid ini ada di dalam kondisi yang flat, datar. 那么这个时候，在他门徒当中，他们的情况就是说很冷淡的样子。 Kita tidak bisa merasakan bahwa kondisi murid-murid ini punya tanda-tanda sukacita karena Yesus bangkit, saudara. 那么我们就可以看见，当这些门徒们看见主耶稣复活的时候，没有看见他们一种喜乐的心， Seperti tidak ada tanda-tanda semangat hidup gitu, saudara. 就是说好像没有看见他们要有这个愿意再活着的希望。 Ada bukti bahwa Yesus bangkit, tapi mereka tidak sepenuhnya merasakan sukacita itu. 那么有这个证据已经看见了主耶稣复活，可是他们却没有感觉到喜乐。 Mungkin kita banyak yang seperti ini, saudara. 可能在我们中间很多像这些门徒一样， Jadi orang Kristen tapi hidupnya nggak punya greget. 那么成为一个基督徒，可是我们的生活才暗淡淡的， Nggak punya rasa semangat. 没有这个奇境。 Semuanya serba nanggung. 那么是吧？ Nanggung. 很难翻译。 Saya mau orang Betawi. Terus Ya, semua serba nanggung, saudara. Ya, Di- Ya, susah. susah. Nanggung. Dibilang aktif di gereja, enggak juga. 比方说我们在教会里面就是很活动，可能也没有吧。 Dibilang pasif di gereja, enggak juga sih, aktif juga sedikit. 如果我们在教会里面说消极吗？也不是啊，可能是积极。 Kalau dikatakan ngerti nggak firman Tuhan? Ya sedikit-sedikit lah. 我们懂不懂神的话啊？可能说呀，差不多啦。 Tapi sungguh-sungguh nggak melakukan firman Tuhan? Nggak terlalu lah. Gitu. 你真的了解神的话吗？也说不定呀。 Nah itu maksudnya nanggung sini, nanggung sana gitu. Teruskan.
Hidup yang biasa-biasa saja, saudara. 他们的生活是平平淡淡的， Dan itu hidup yang berbahaya. 这样的生活是很危险的。 Hidup yang gak ada gregetnya, gak ada semangatnya, itu hidup yang berbahaya. 那么一个人活在世界上是没有这个奇境的生活，是一个很危险的生活。 Dan Tuhan Yesus tidak mau murid-murid ada di dalam kondisi hidup yang seperti ini. 那主耶稣也不盼望这些门徒们活在这样的情况当中。 Dia ingin memperbaharui hidup murid-murid ini. 主耶稣要更新他们这些门徒的生命。 Dan Tuhan Yesus memperbaikinya dengan cara yang sangat unik sekali. 主耶稣要更新他们，就是可以用很好的一个问题。 Jadi akhirnya mereka kan pergi ke tengah laut untuk menangkap ikan, saudara. 以后他们就跑到海边去打鱼， Mereka sudah beberapa saat di tengah-tengah danau itu, tapi mereka tidak mendapatkan ikan. 可是他们去打鱼的时候，他们却连一条鱼都得不着。 Padahal mereka dulunya adalah nelayan yang hebat. 其实过去他们是一个很好的渔夫， Tapi kali ini mereka nggak mendapatkan ikan. 可是这一次他们去打鱼，连一条鱼得不着。 Seperti itulah hidup kita juga, saudara. 就像我们一样，我们的生活一样， Pergi ke laut, tapi nggak dapat ikan. 去海边去打鱼，可是得不着这个鱼， Jadi muter-muter saja, nggak ada tujuan. 一个就在那边团团转，没有方向。 Dan Tuhan Yesus sebenarnya sedang memperhatikan mereka dari jauh. 那么主耶稣远远的去注意他们。 Ketika mereka berusaha menantikan keberuntungan mereka menangkap ikan, tiba-tiba ada suara dari darat berteriak. 那么当他们去打鱼的时候，忽然有一个人大声的说话 Tebarkan jalamu ke sebelah kanan.：“ 你把网撒在船的右边吧。” Bayangkan saudara, orang di darat berteriak memberikan instruksi kepada orang yang di laut yang lagi cari ikan. 一个人他在岸边，却跟这些打鱼的人说：“你把网撒在船的右边吧。” Itu mirip kalau bapak-bapak nyetir ya, di sebelahnya istrinya, lalu istrinya ikut nyetir. 那比方说我们在汽车上这个驾驶汽车，那么做太太的也是驾驶。 Ya, jadi si ibu yang nyetir pakai mulut, kiri 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 kiri. 这个做太太的说：“给你这样子在这里， Hati-hati, jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. 哎，小心，不要太靠近他，会撞车。 Rem. 你把他刹车吧。” Ya, terus kakinya ikut ngerem juga. 最后他也是要刹车。 Seperti itulah ada nelayan di tengah laut, ada orang di darat memberikan instruksi tentang bagaimana mengambil ikan. 那么 mendapat 这 ikan. 些人跑到海里面去打鱼，可是在岸上又有一个人在那边大声的喊说 Murid-murid yang lagi sedang putus asa ini, ya dia ikutinlah instruksi itu.：“ 这个门徒是在失望当中的时候，他听见这个话，他也跟从他。 Dan betul saja, banyak ikan terjaring di jala-jala mereka. 那么当他们真的去下网打鱼的时候，打着很多的鱼。 Menghadapi peristiwa itu, tersadarlah Yohanes. 那么就在这样的事情发生，这个约翰就醒悟过来， Lalu dia mengatakan, itu Tuhan. 他 Katanya. 就说那个就是耶稣。 Dan Petrus langsung memakai bajunya dan terjun ke danau dan kemudian berenang menuju ke tepian. 那么彼得一看见就穿上衣服跳下去。 Di darat, kemudian Tuhan menyediakan sarapan bagi mereka. 当他们跑靠近岸边的时候，主耶稣为他们预备早餐。 Tuhan mengundang murid-muridnya itu untuk menikmati sarapan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. 门徒们在岸上的时候，就是他们吃主耶稣所预备的早餐。 Ini memperlihatkan betapa kasihnya Tuhan Yesus pada murid-murid ini. 我们就可以看见主耶稣是非常的爱这些门徒们。 Ini menunjukkan betapa lekatnya persekutuan mereka, saudara. 就我们可以看见主耶稣跟他们这些门徒们的关系是这么的亲密。 Ini adalah cara Tuhan memperbaharui murid-muridnya. 这就是主耶稣更新门徒们生命的一个方法。 Tuhan ingin mengingatkan mereka kembali bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. 主耶稣再次提醒他们，如果在主耶稣以外，你们根本都不能做什么。 Bahkan biarpun kamu jago jadi nelayan, tapi tanpa aku kamu pun tidak bisa mendapatkan ikan sekalipun. 虽然成为一个很厉害的渔夫，可是没有我，你们不能做什么。 Saudara, kita juga mesti ingat bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. 是的，我们若是在主耶稣以外，我们真的不能够做什么。 Hari ini bila Bapak Ibu Saudara-saudara merasakan hidup ini juga tidak ada gregetnya, saudara. 我们如果今天我们感觉到我们活在这个世界上没有这个激动的话， Mungkin ada yang salah dengan relasi kita dengan Tuhan. 可能我们与上帝的关系有错误。 Karena hidup
relasi yang baik dengan Allah itu harusnya memberikan sukacita yang besar di dalam hati kita. 如果我们与上帝的关系好的话，那我们就成为世界上最喜乐的人。 Sukacita yang besar itu akan memberikan kegairahan dan memengaruhi seluruh sendi hidup kita. 那因着我们有喜乐的话，那我们就活在这个世界上就蛮有意义的。 Saudara, kita juga perlu memperbaharui relasi kita dengan Allah. 我们必须要更新我们与主的关系， Supaya kita menemukan kegairahan kita kembali dan mampu memberikan hidup kita bagi Tuhan. 那我们活在这个世界上，我们要有兴趣，那么我们就跟上帝的关系就更好。 Dalam kondisi inilah kemudian Tuhan Yesus ingin memperbaharui hubungannya dengan Petrus secara personal. 那么就在这样的情况当中，主耶稣要特别跟彼得有很好的关系。 Jadi setelah mereka makan sarapan, 他们吃早饭以后， perut mereka sudah kenyang, 都吃饱了， suasana mereka sudah nyaman. 他们的这个情况就感觉到安全。 Kemudian Tuhan mendekati Petrus dan mengajak berbicara secara pribadi. 主耶稣就靠近彼得，就他们这几个人跟他谈话。 Ini percakapan yang sangat menarik sekali, saudara. 这种的对话是实在非常吸引人的。 Ada satu pertanyaan yang sama, tapi diajukan 3 kali. 那么一个同样的问题，就是他3次的问， Jawaban yang sama juga diberikan 3 kali. 同样的答案也是3次的回答。 Dan balasan atas jawaban itu juga diberikan 3 kali. 那么他们回答这个有3次的回答。 Saudara, Yohanes mencatatnya secara lengkap 3 kali 3 kalinya, saudara. 那么约翰这个主耶稣3次的问他，彼得也3次的回答。 Ini bukan pengulangan yang tidak ada artinya. 这并不是说不是没有意义的重复的话， Pengulangan ini dicatat secara lengkap 这个重复的话就是很清楚的告诉我们， untuk memperlihatkan bagaimana Tuhan menangani atau membereskan hatinya Petrus. 那么我们就可以看见主耶稣怎么样回复彼得的信。 3 kali Petrus ditanya apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak. 主耶稣3次的问彼得：“你爱我吗 Pertanyaan yang pertama begini, saudara. ？”第一个问题， Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？ Perhatikan kata mereka. 我们英语文是 mereka 是他们，中文是这些。 Apakah yang dimaksud dengan mereka ini? 他们是指什么呢？ Ada beberapa tafsiran, 有 saudara. 几个不同的解说。 Ada yang menafsirkan bahwa mereka ini berarti murid-murid. 有的说他们就是说指着门徒们。 Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu lebih mengasihi aku daripada kamu mengasihi murid-murid? 那么你爱我比这些门徒们更爱我吗？ Jadi seakan-akan Tuhan Yesus mau mengatakan, sayang mana, aku atau murid? 也就是说，你爱我胜过这些门徒吗？ Nah, itu nampaknya tidak mungkin, saudara. 不可能的， Karena Tuhan tidak akan membandingkan model kasih yang seperti itu, saudara. 因为主耶稣不会将自己跟门徒们相比较的。 Ada tafsiran yang lain, 有 saudara. 的其他的解说， Mereka itu bisa juga berarti perlengkapan nelayan seperti jala-jala dan perahu itu. 他们也可以指着彼得拥有捕鱼的这个设备。 Jadi artinya gini, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi pekerjaanmu ini, 你爱 profesimu 我 ini? 胜过爱你的工作吗？ Ini bisa kurang tepat juga. 这个好像不是太准的， Karena tadi kita sudah bahas bahwa kenyataan Petrus menangkap ikan itu belum tentu menunjukkan bahwa dia mau balik lagi ke profesinya yang lama. 因为我们刚才已经讨论过，彼得捕鱼并不是意味着他想回到渔夫工作的岗位。 Ada penafsiran yang lain yang banyak diterima. 很多的解说， Mereka itu berarti bagaimana murid-murid mengasihi Tuhan. 那么这个他们是这个词也可以表示门徒们怎么样爱主。 Jadi artinya, apakah kamu mengasihi lebih dari bagaimana mereka, murid-murid, mengasihi 也 aku? 就是说，你爱的比他们爱我更多吗？ Saudara, yang terakhir ini mungkin lebih mudah dipahami. 第3个解说可能是我们比较了解。 Kita tahu Petrus, tadi saya katakan Petrus itu
memiliki reaksi yang tinggi, berinisiatif sangat tinggi. 我们可以看见彼得的这个回答，多少是说非常的快。 Dia selalu menunjukkan kekuatan pribadinya lebih daripada murid-murid yang 他 lain. 常常显出比这些门徒们更好的一个方法。 Dia selalu berpikir bahwa dia lebih setia, lebih loyal, lebih hebat daripada murid-murid 他 yang 们 lain. 这个彼得认为他比这些门徒们更忠心爱主，更真诚的爱主。 Kita ingat waktu jamuan makan malam terakhir bersama-sama dengan murid, Tuhan Yesus membicarakan tentang kematiannya. 我们要记得在那个时候最后的吃晚餐， Waktu Tuhan Yesus membicarakan tentang kematiannya, murid-murid yang lain diam, saudara. 当主耶稣讲到他死的时候，这些门徒们就安安静静的， Ada ketegangan dan ada ketakutan, saudara. 他们就非常的紧张，非常的害怕。 Tapi Petrus dengan lantang mengatakan, aku akan memberikan nyawaku untukmu. 那么就在那个时候，彼得就马上说：“我愿意为你献出我的生命。” Kita ingat contoh lain di Taman Getsemani. 我们就可以看到，在克西马尼园的时候， Ketika orang-orang suruhan para imam datang menangkap Tuhan Yesus, 在那个时候，很多人祭司们要去抓住耶稣的时候， Petrus mengeluarkan pedang dan memotong telinga salah satu prajurit. 那么这个彼得就拿出一把剑，就砍掉了这个其中一个人的耳朵。 Dia berpikir ingin menyelamatkan Tuhan Yesus. 他就想他要拯救、保护耶稣一样。 Tapi sesungguhnya rasa percaya diri, rasa mengandalkan kekuatan pribadi itu, merasa diri lebih daripada yang lain, itulah yang mau diruntuhkan oleh Tuhan dalam diri Petrus. 他感觉得到他很有自信心，可是靠着人的势力，感觉到比别人多自信。那个时候上帝要在彼得身上摧毁这些。 Tuhan ingin meruntuhkan kesombongan Petrus dengan pertanyaan, apa benar kamu lebih mencintai aku daripada orang-orang ini mencintai aku? 那么就耶稣要打破这个彼得的骄傲，也就是说，你爱我比这些更深吗？ Ini pertanyaan yang penting sekali dijawab oleh Petrus, saudara. 这个问题是很重要的，就是彼得回 Sebab 答。 Sebab kalau Petrus mengasihi Tuhan, seharusnya kan dia tidak menyangkal Tuhan. 其实，如果真的彼得爱主耶稣的话，他不可能否认主耶稣。 Kalau Petrus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, seharusnya kan dia tidak lari waktu Tuhan ditangkap. 当彼得真的如果彼得是真的爱主耶稣的话，当主耶稣被抓的时候，这个彼得不可能会逃走的。 Ada hal yang menarik tentang pertanyaan Tuhan Yesus ini, saudara. 那么有一种很有吸引力，就是主耶稣问的问题。 Kan Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku gitu 主 ya. 耶稣说，主耶稣问他：“你爱我？” Pada pertanyaan satu dan pertanyaan yang kedua, Yesus menggunakan kata kasih yang sama, yaitu dia menggunakan istilah agape, 那么 agapeo. 第一个爱跟第二个爱他是用这个神圣的爱来讲。 Dalam pemahaman Yunani, kasih agape itu adalah kasih yang luhur. 那么在希伯来文，这个神圣的爱是最高的爱， Ini adalah kasih yang paling tinggi kualitasnya. 就是说它的质量是最高的。 Ini kasih yang diberikan tanpa kondisi. 也就是说，这个爱是无条件的爱， Bahkan kasih yang diberikan hanya satu arah tanpa mengharapkan pamrih dari pihak yang lain. 也就是说，这个爱是只有一个方向的， Ini kasih yang memang Tuhan nyatakan kepada umat manusia. 也就是说，这个爱是就是说神向世界上的人所表明出 Jadi 来的。 Tuhan sebenarnya bertanya, apakah kamu punya kasih yang agape kepadaku? Gitu kira-kira. 其实主耶稣就问彼得说：“你爱我，你就爱我。这个爱是你用神圣的爱来爱我吗？” Saudara, Petrus kali ini adalah bukan Petrus yang seperti dulu. 那么现在的彼得不像过去的彼得一样， Dia bukan Petrus yang pongah dan sombong. 不是像过去像那种骄傲的彼得一样。 Dia Petrus yang sedang berduka karena dia sadar bahwa dia sudah sangat berdosa pada Tuhan. 因为他就到他已经得罪了上帝， Jadi dia tidak menjawab dengan tegak dan suara lantang, saudara. 所以他不用很直接、很大声的回答主耶稣的问题。 Dia menjawab, benar Tuhan, 他说：“是啊，是的， engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. 你知道我爱你。” Tapi yang menarik, Petrus tidak menggunakan kata agapeo, saudara. 那么这个彼得是不是用神圣的爱来回答主耶稣？ Kata kasih yang dipakai oleh Petrus itu bukan kasih yang agape, tapi kasih yang phileo.
那么这个彼得的回答不是用神圣的爱来回答主耶稣，他用朋友之间的爱来回答。Kasih yang phileo dan agapeo itu berbeda. 这个神圣的爱跟朋友之间的爱是不同的。Kasih filia itu adalah kasih yang diberikan berdasarkan persaudaraan. filial 的爱就是说，朋友之间的爱。 Ini juga kasih yang hebat. 这个爱也是很不错的。 Tapi ini adalah model kasih yang biasa terjadi di antara persaudaraan. 就是说我们之间亲戚朋友之间的爱， Sifatnya resiprokal atau timbal balik, saudara. 也就是说彼此的。 Jadi ketika Tuhan bertanya, Petrus apakah engkau punya agape padaku? Petrus menjawab dengan suara yang rendah sekali. Dia mengatakan, Tuhan engkau tahu aku mengasihimu dengan kasih filia. 当主耶稣问彼得说：“你用神圣的爱来爱我吗？”可是彼得很谦卑的心，不敢太大声的说，告诉他：“主啊，是的，你知道我爱你。”这个爱是朋友之间的爱。 Saya membayangkan Petrus mengatakannya tidak dengan kesombongan tapi dengan tertunduk malu. 那么这个彼得不是用回答，用骄傲的回答，这是非常害羞的回答。 Karena dia tahu dia tidak bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi dia. 他知道他爱主耶稣不像主耶稣爱他一样， Dia hanya bisa mengasihi dengan kasih persaudaraan. 所以他用朋友之间的爱来爱主耶稣。 Tapi Petrus kali ini mengatakannya dengan jujur. 这个时候彼得是用诚实的心来回答。 Jawaban Petrus itu lahir dari kerendahan hatinya. 那么这个彼得的回答是从他心里谦卑的心来回答。 Ini percakapan yang sangat powerful sekali antara Petrus dan Tuhan Yesus di depan murid-murid yang lain. 这个就是彼得在他的朋友的面前跟主耶稣的谈话是非常的有能力的。 Di hadapan murid-murid yang lain terlihatlah Petrus yang bukan lagi Petrus si sombong. 在门徒们当中，他们却看见现在的彼得不像过去的彼得那样骄傲， Karena pertanyaan itu telah meruntuhkan kesombongan Petrus. 因为他的回答就是要打破了彼得的骄傲， menyadarkan dirinya tentang arti kasih kepada Tuhan. 叫他醒悟到自己对上帝的爱的意义。 Ditanya sampai 3 kali di depan semua orang, saudara. 在门徒们的面前，主耶稣3次的问彼 Tapi 得， sesungguhnya disitulah Petrus diperbaharui hidupnya. 就在那个时候主耶稣要更新他的生命， Dia mendapatkan perspektif baru tentang mengasihi Tuhan. 他能够接受到新的观念。 Perhatikan Tuhan bertanya 3 kali dijawab dengan memberikan jawaban yang sama, saudara. 主耶稣3次的问，可是彼得有相同的回答。 Dalam 问题， dalam bahasa Indonesia disebutkan gembalakanlah domba-dombaku. 在英语文当中，你要喂养我的羊。 3 kali diulang sebagai respon Tuhan Yesus terhadap jawaban Petrus. 那么就是3次这个回应彼得的回答。 Tapi kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, ini sebenarnya kalimat yang berbeda, 3 kalimat yang berbeda. 其实，在英文圣经当中有3个不同的这个说法。 Yang pertama itu adalah feed my lambs. 第一个就是说喂养我的小羊， Artinya memberi makan domba-domba yang masih kecil atau domba-domba yang masih umat Tuhan yang masih baru percaya. 喂养我的小羊，就是说喂养这些刚刚信主的人。 Tuhan Yesus ingin supaya Petrus ini memberi makan kepada orang-orang yang baru percaya, domba-dombanya yang baru 主 percaya. 耶稣盼望彼得这些喂养那些刚刚信耶稣的人。 Kalimat yang kedua juga berbeda. 第二句话， Kalimat kedua dikatakan, take care my sheep. 牧养我的羊。 Jadi kalau yang pertama itu adalah beri makan anak-anak domba. 第一个就是说喂养我的小羊， Yang kedua, take care of my sheep, 第 domba. 就是牧养我的羊。 Jadi kalau anak-anak domba itu sudah menjadi besar, lebih besar lagi, dia harus tetap dirawat. 那么这个小羊一直长大，灵性增长，就是我们必须要去牧养它们， Dijaga supaya tidak hilang. 就照顾它们，叫它们不失丧。 Gembala itu akan membawa kelompok domba-domba ini ke padang rumput yang bagus untuk bisa mendapatkan makanan yang baik 所 juga. 以牧羊人就带着这些羊跑到很好的青草地上给它们 Tapi 吃。 tapi selama di padang rumput yang bagus itu dia juga harus dijaga supaya tidak dimakan sama serigala. 那么这些青草，就是说我们也是要去照顾它，使到外面的豺狼不会吃掉。 Harus dijaga supaya tidak datang pencuri.
那么我们必须要照顾这些羊，不至于被偷掉。 Kalimat yang ketiga berbeda lagi, saudara. 第三个， Yang ketiga adalah bukan feed my lambs, take care of my sheep, tapi feed my sheep. 喂养我的羊， Artinya beri makan domba-dombaku nih yang sudah besar ini. 也就是说喂养我的这些已经成长的、成熟的这个是信徒们。 Artinya walaupun dia sudah dewasa dan sudah dijaga, dipelihara, dia tetap terus mendapatkan makanan rohani yang sehat. 那么虽然他们已经长大了、成长了，可是他们在属灵方面也是有健康的食品给他们吃。 Kalau bahasa Inggris lebih kaya ya. Kalau kita bahasa Indonesia, gembalakan ada domba-dombaku. Gembalakan ada domba-dombaku. Begitu terus, padahal kalimatnya berbeda ya, saudara-saudara. Mandarinnya beda. Beda ya. Berarti bagusan Mandarin ya, Bu. Ya. Artinya, saudara, ada kata kerja yang berbeda ya. 也就是说，在这里显述不同的动词， Ini menunjukkan action atau aksi yang berbeda dan dinamis. 也就是说，这些不同的动词也是一个动态的。 Saya tiba-tiba berpikir ya, ini indah sekali. 我就想这是一个很美的。 Saya teringat beberapa waktu yang lalu, 记得前这个时候， saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan. 我跟一个神的仆人谈话， Dia melakukan kesalahan yang cukup fatal. 他做错很大的事情， Dia sudah melayani beberapa tahun di gereja itu. 在那个教会已经牧养了几年的时间。 Karena kesalahannya itu, kemudian dia diminta mengundurkan diri. 因着他错误，所以他叫他辞责。 Saya cukup sedih mendengarnya. 我听了也是很难过， Seakan-akan tidak ada ampun bagi orang yang melakukan kesalahan. 好像是对他来讲是不能饶恕他一样。 Kita juga seringkali tidak bisa kasih pengampunan pada orang. 我们多少时候也不能够饶恕别人 Teman yang bersalah kepada kita, kita nggak bisa ampuni. 啊。如果别人朋友得罪我们，我们也不可能饶恕他。 Suami atau istri yang bersalah kepada kita, kita ingat sampai 20 tahun kesalahannya apa. 这个他们丈夫跟太太在一起，他们做错20几年。 Tapi Petrus yang sudah mengkhianati Tuhan ini diperbaharui oleh Tuhan Yesus. 可是这个彼得已经背叛主耶稣，可是主耶稣却更信他。 Tuhan tidak bilang pada Petrus, "Hei, kamu orang berdosa, jangan dekat-dekat sama jemaat saya." 主耶稣却不跟彼得说：“哎，你这些罪人不要靠近我。” Tuhan tidak bilang, "Kamu sudah mengkhianati saya, kamu bisa memberikan pengaruh buruk pada jemaat saya." 那么你已经背叛了我，你对信徒的印象不好。 Tuhan memperbaharui Petrus. 主耶稣更信彼得的生命， Bahkan Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Petrus untuk memelihara domba-domba 以至于 Tuhan. 主耶稣就把这个责任放在彼得的身上，叫他牧养、喂养这些羊。 Orang yang mungkin di depan manusia tidak pantas dipercaya ini, tapi dipercayakan oleh Tuhan. 那么可能在人的面前，这个人不配得着这个责任，可是主耶稣却给他。 Tuhan minta Petrus, kasih makan domba-dombaku, pelihara mereka, beri mereka makan. 主耶稣却信任彼得，告诉他：你要喂养我的小羊，你要牧养我的羊，你要牧养我的羊。 Saudara, akhirnya Petrus mengerti bahwa seperti kita juga, saudara, bahwa kalau kita mencintai Tuhan, maka kita harus melakukan sesuatu. 就好像说，如果我们爱主耶稣的话，我们必须要做一些事情。 Kita harus menghidupi kasih Tuhan dalam diri kita itu di dalam perbuatan yang nyata, tindakan yang nyata. 那我们必须要在我们的生活当中活出神的爱。 Kasih pada Tuhan dinyatakan dengan menggembalakan domba-dombanya Tuhan. 我们爱上帝，就是说在牧养的事上，却表现出我们是爱 Memang 神。 ini nampaknya pernyataan yang eksklusif hanya untuk Petrus. 这句话，这些责任好像是单单对彼得而已。 Karena setelah itu Petrus memang menjadi pemimpin gereja. 那么以后这个彼得就成为教会的领袖。 Tapi sebenarnya bagian yang kita baca ini juga memiliki aplikasi yang praktis bagi kita semua sekarang ini. 你知道刚才我们所读的圣经当中，对我们也是很有关系的。 Prinsipnya buat kita adalah kalau kita mencintai Tuhan maka do something. 如果我们爱主的话，我们也必须做一些事情。 Kalau kita mencintai Tuhan
wujudkan dalam tindakan. 我们如果爱上帝的话，我们在我们的行动上设行出来。 Kalau mau lebih konkret lagi, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pun harus berbuat kasih pada domba-domba Tuhan. 如果我们爱上帝的话，我们也需要爱这些羊群。 Mengasihi Tuhan berarti melayani umat Tuhan, domba-dombanya Tuhan. 我们爱上帝，我们就是要为着这些群羊侍奉他。 Apa yang bisa kita lakukan bagi sesama kita? 那么跟我们的弟兄姐妹们能够做些什么呢？ Apa yang bisa kita lakukan supaya umat Tuhan bisa bertumbuh, saudara? 是这些我们的信徒们能够在灵性方面成长。 Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara berpikir, wah itu urusannya cuantau. 我们可能说那个是传道人， Itu urusannya Muse. 那个是牧师的事情。 Tidak demikian di dalam perikop yang kita baca. 刚才我们所读的那段圣经不 Ini- 是这个样 Ini 子， adalah aplikasinya bagi kita semua. 这是可以应用在我们身上。 Setiap anak Tuhan, waktu dia mewujudkan cinta Tuhan, dia harus menunjukkan kasih itu kepada teman-teman seiman. 如果我们爱神的话，我们必须也爱别人，爱我们的弟兄姐妹。 Disinilah kita bicara tentang pemuridan yang relasional. 然后我们在这里就讲到这个门徒的训练的关系。 Saya melihat bahwa sebulan ini kita membicarakan tentang pemuridan, bukan? 在这个月当中，我们就讲到门训。 Pemuridan itu, saudara, bukan sekedar beberapa orang berkumpul dan baca Alkitab lalu membahas-bahasnya dengan buku panduan. 我们门徒的训练，并不是说几个人在一起读圣经、祷告就分散就而已。 Pemuridan itu adalah suatu pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus. 那我们就成为主的门徒，我们就是说，我们要越像我们的耶稣基督一样。 Dan proses pertumbuhan itu terjadi di dalam konteks relasi. 那么我们在这个过程当中，就是我们要有彼此的关系。 Relasi kita dengan Allah menjadi dasar dari relasi kita dengan sesama. 我们以上帝的关系，我们以人际的关系。 Jadi pemuridan itu bicara tentang relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama, 也 saudara. 就是说，我们跟上帝的关系，我们跟人的关系，这就是门训。 Pemuridan adalah ketika orang-orang dari jauh-jauh diambil oleh Tuhan lalu dikumpulkan bersama-sama untuk mengalami relasi di dalam Tuhan. 也就是说，我们从很远的地方把我们召集在这个地方，我们就要与他们有关系。 Lalu di dalam relasi itu mereka saling membelajarkan satu sama lain lalu mengalami perubahan. 那么我们彼此的关系，我们就有生命的改变。 Di dalam relasi kita dengan Allah itulah kemudian kita menjadi dewasa. 那我们就可以在灵性上成长。 Menjadi Kristen yang dewasa itu apa artinya? 那么基督徒有在灵性方面的成长是什么意思呢？ Kristen yang dewasa itu bukan berarti terlihat dari berapa banyak posisinya di gereja. 也并不是说在教会里面有怎么样的活动。 Kristen yang dewasa itu tidak terlihat dari seberapa sering dia menjadi kepanitiaan, duduk dalam kepanitiaan. 也并不是说我们在教会里面做这位等等。 Kristen yang dewasa itu tidak ditunjukkan dari seberapa lama dia bertahun-tahun datang ke gereja. 我们灵性上的成长，并不是说我们在这个教会里面有多长的时间。 Kedewasaan di dalam Kristus adalah kemampuan atau kesanggupan mengasihi Allah dan mengasihi sesama. 所以，我们灵性上的增长，也就是说我们如何爱上帝，我们也如何爱别人。 Kedewasaan di dalam Kristus bukan hanya ditunjukkan kita baca firman Tuhan setiap hari. 我们在灵性方面的成熟，并不是说我们每一天都几章的圣经。 Karena kasih ini bukanlah kasih yang sekedar dibicarakan, saudara. Kasih ini bukan kasih yang hanya sekedar dibicarakan. 所以这种的爱，并不是说单单口头上所讲的爱而已。 Bukan kasih yang didiskusikan. 我们这个爱，并不是说讨论而已。 Tapi ini adalah kasih yang dilakukan. 我们这个爱就是要实行出来， Kasih yang mengampuni. 饶恕的爱， Kasih yang berkorban. 牺牲的爱， Kasih yang membuat kita mau merendahkan diri. 谦卑的爱。 Kasih yang membuat kita selalu bisa memikirkan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. 我们就会想到别人需要什么， Kasih yang membuat kita mampu berjalan jauh demi kepentingan orang lain. 我们为着别人而走远路。 Kristus memperbaharui relasinya Petrus dengan dirinya. 主耶稣基督更新彼得的生命， Karena tidak akan ada relasi dengan sesama kalau Petrus sendiri tidak memiliki relasi yang benar dengan Kristus. 如果
彼得没有跟主耶稣有很好的关系，却不可能跟其他的门徒有好的关系。 Pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, ikutlah aku. 最后主耶稣说：“你跟随我。” Mengikut Kristus itu bukan berarti sekedar membuntuti dia, saudara. 我们跟随耶稣、跟随基督，并不是说我们成为他的尾巴而已。 Tapi mengikut Kristus berarti mengikuti mengambil seluruh pola hidupnya. 我们就要照着他的主耶稣基督生活的方式， Cara Kristus mengasihi. 好像主耶稣爱我们一样。 Cara dia mengampuni. 他怎么样饶恕别人？ Cara dia merangkul orang-orang berdosa. 他要拥抱这些罪人。 Dan akhirnya memang Kristus menjadi pola bagi Petrus. 那么这个最后耶稣基督的生活方式就成为彼得的生活的方式。 Kalau kita lihat di ayat terakhir dikatakan begini, ayat 19. Tuhan mengatakan gini, Tuhan bilang begini, aku berkata, ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Perhatikan ini, tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 主耶稣说：“你年少的时候自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带到你不愿意去的地方。” Kata orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang lain, itu menunjukkan bagaimana Petrus mati. 那么耶稣说这话是彼得要怎么样死？ Tangannya dibentangkan dan diikat. 他伸出手来，别人把他绑 Dan dia mati disalib juga. 他被钉在十字架上。 Tapi ada satu cerita yang mengatakan bahwa dia tidak mau disalib seperti Tuhan Yesus karena dia merasa tidak layak. 据说，也就是说，他不要像主耶稣一样被钉在十字架上，把他倒钉， Ya, dibalikkan. 把他倒 Salibnya 钉十字 dibalikkan 架， begitu, supaya tidak sama dengan Tuhan Yesus. 就是他就不愿意跟主耶稣一样的。 Tapi dia mati seperti Kristus yang mati karena ketaatan kepada Bapa. Petrus pun juga mati karena taat kepada Kristus. 耶稣因着顺服上帝，所以他被钉在十字架上。这个彼得也要顺服主耶稣，所以他被倒钉十字架。 Saudara, mari kita renungkan hari ini sejauh mana kasih kita pada Tuhan terlihat di dalam hidupku. 那么我们在我们的生活当中，可以怎么样表现出我们是一个爱神的人？ Atau aku ini orang Kristen yang gak ada bedanya sama orang yang bukan Kristen. 那可能我们做基督徒跟别的非基督徒一样的。 Apakah aku ini orang Kristen yang mengaku mengasihi Tuhan tapi menutup diri, saudara? 是不是我们爱上帝，我们承认我们爱上帝，可是我们却隐藏自己。 Mengakunya mengasihi Tuhan tapi mikirinnya diri sendiri. 我们说我们爱上帝，可是我们却想到自己。 Kita sibuk memikirkan bisnis kita sendiri. 我们忙着为着自己的生意而想， Sibuk hanya memikirkan keluarga dan pernikahan kita sendiri. 我们很忙着为着我们自己的家庭，为着我们的婚姻， Sibuk memikirkan karir kita sendiri. 我们为着我们的工作事业，我们忙碌。 Ngakunya mengasihi Tuhan tapi hanya hidup untuk diri sendiri. Itu bukan kasih Tuhan yang sesungguhnya. 我们说我们爱上帝，可是却爱自己，那不是爱上帝。 Karena kasih Tuhan dalam hidup kita seharusnya diwujudkan dalam tindakan. 因为我们爱上帝，叫我们在我们的生活上可以实行出来，表现出来。 Tuhan mau kita menunjukkan kasih-Nya dengan terlibat dalam kehidupan umat Tuhan lainnya. 我们的主愿意我们爱他，可是让我们可以在其他的朋友当中、其他的会友当中表现出我们是爱神的人。 Tuhan mau kita semua ini terlibat di dalam pertumbuhan umat lainnya, sesama orang 主 Kristen. 耶稣就盼我们每一个人可以在灵性方面可以成长。 Karena kita dipanggil, saudara. Kita dipanggil ini bukan supaya kita ke gereja tiap minggu. 我们因为上帝呼召我们， Kita dipanggil untuk menjadi umatnya. 我们成为他的子民， Kita dipanggil untuk menjadi gereja Tuhan. 我们成为他的教会， Yaitu menyampaikan ke dunia ini bahwa Allah juga mengasihi dunia ini lewat kita sebagai umatnya. 让我们知道我们爱教会、爱世界，让我们可以借着我们是爱神的人而表现出来。 Kalau kita sendiri tidak hidup dalam kasih dan saling mengasihi, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini, saudara? 如果我们不爱上帝，我们不在神的爱当中，我们
别人怎么会看到我们是爱上帝的人？ Kalau gereja Tuhan masih hanya menunjukkan perseteruan, permusuhan, kebencian, bagaimana menunjukkan kasih Allah ke tengah dunia? 如果我们单单有仇恨、记恨，我们怎么样表现出我们是爱神的人呢？ Kalau gereja Tuhan yang dipertontonkan masih dendam, si A nggak ngomong sama si B, si A ngomongin si B, dan saling membenarkan diri, merendahkan satu sama lain. Bagaimana kita menyatakan kasih Allah di tengah dunia ini? 如果我们当中我们彼此仇恨、彼此妒忌，讲来讲去，那我们怎么样在我们的生命当中，我看见我们是爱神的人？ Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar terus bertumbuh menjadi murid Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，让我们可以学习，一直成长，变成主的门徒。 Mari kita belajar terus semakin dewasa dan belajar mengasihi dengan kasih Tuhan. 我们要成为我们要在灵性方面成熟，让我们更加的爱他。 Kita tahu mengasihi manusia itu sulit. 我们知道我们爱人实在很难， Mengasihi manusia itu bisa bikin kita sakit. 我们可以痛心， Tapi Tuhan menginginkan kita melakukan itu. 可是上帝要我们这么做。 Mengasihi itu memang perlu perjuangan keras. 我们的爱实在是要很大的牺牲。 Apalagi yang kita kasihi itu adalah orang yang memang sulit dikasihi, emang nyebelin saudara. 跟我看，我们说我们要爱的是我们最讨厌的、很古怪的人。 Dan hati kita ini sebagai manusia kan memang rapuh ya. 我们的爱实在是很脆弱的。 Kita gampang sakit hati. 我们多少时候我们心痛， Kita gampang merana gitu. 我们感觉到很痛苦。 Tapi kita juga gampang menjadi sombong dan keras hati. 那我们多少时候我们成为也是很骄傲，我们也硬作心肠。 Kita perlu proses dan kita perlu belajar terus bagaimana mengasihi umat Tuhan. 我们真的需要上帝训练我们怎么样爱他的子民。 Karena hari ini Tuhan juga berkata kepada kita, 因为今天主耶稣也对我们说， If you love me, 如果你爱我， feed my lambs, 你要喂养我的小羊， take care of my sheep, 牧养我的羊， feed my sheep. 喂养我的羊。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. 主，我们感谢你的话， Mengingatkan kami kembali akan kasih Tuhan yang lebih dulu Engkau berikan di dalam hati kami. 我们再次回想到过去，怎么样你神对我们的爱。 Dan kami tidak mau mendiamkan kasih itu, hanya kami nikmati sendiri. 我们不应着这个神给我们的爱，不是为着自己享受。 Karena sesungguhnya kasih Tuhan dalam hati kami itu adalah kasih yang harus kami nyatakan di dalam seluruh hidup kami. 让我们可以在我们的生活当中表现出来，我们是爱神的， Itulah kasih yang membuat orang lain juga melihat akan kasih Tuhan. 让别人也可以看见在我们身上表现出你的爱， Kami rindu lewat saling mengasihi, kami kemudian menjadi bertumbuh. 让我们可以彼此的相爱，在我们灵性方面有成长。 Tuhan jangan biarkan ada di antara kami hanya menjadi umat Tuhan yang biasa-biasa saja. 主，求你帮助我们，不让在我们中间成为一个普普通通的神的儿女。 Karena terlalu besar sesungguhnya kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami. 主啊，是的，你的爱是这么的伟大， Tidak sepantasnya kami mendiamkannya untuk diri kami sendiri. 我们并不需要我们自己接受来享受自己。 Kami mau belajar bagaimana mengasihi domba-domba Tuhan. 主啊，让我们可以学习我们怎么样喂养我们的小羊。 Kami mau belajar bagaimana kami saling menjaga supaya kami boleh tetap bersama-sama sebagai umat Tuhan yang bertumbuh bersama. 让我们可以彼此牧养神的教会，让我们彼此的照顾 Dan。kami rindu bahwa di dalam pertumbuhan kami sebagai umat Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. 让你自己的名在这个世界上得走荣耀。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样祷告，奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。